Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanil muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan pujian dan kesyukuran kita kehadiran Allah. Pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu kita. Semoga majlis seumpama ini dapat kita hadiri untuk sama-sama kita mengambil manfaat dari apa yang kita belajar. 2 minggu yang lepas kita telah masuk mempelajari dari awal surah Fatir. InsyaAllah malam ini kita baca lagi sekali dari awal surah sehingga ayat yang kelima insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama kita baca dengan kuat insyaAllah, supaya makhraj huruf, sebutan huruf kita jelas. Baca dengan hati yang ikhlas untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Rahmatullahi alaikum.
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita dapat baca sekali lagi dari awal surah Fatir sehingga ayat kelima. Surah Fatir dikenali juga dengan nama surah Malaikah. Surah Fatir, Fatir maknanya pencipta. Yang mencipta tidak ada contoh, tidak ada model untuk dicontohi. Macam kita, kalau kita nak buat sesuatu, kita nak tengok orang lain dulu. Tak gitu kan? Malah nak buat karangan pun, nak tengok orang lain dulu. Lagu mana orang buat? Apatah lagi nak buat benda-benda besar yang lain. Mesti ada contoh yang nak kita tiru. Tapi Allah tidak. Allah mencipta sesuatu. Sebesar langit, sebesar bumi, tidak ada contoh sebelum ini, tidak ada model. Itu maknanya Fatir. Surah ini juga dipanggil dengan surah Malaikah, surah malaikat, sebab disebut tentang malaikah dalam ayat yang pertama dari surah ini. Tuan-tuan sekalian, semua surah dalam Al-Quran ada berapa? 114 surah. Semuanya tertulis di awal surah Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Malah bila kita start nak baca dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan baca Bismillah. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang al-basmalah ini, seboleh-bolehnya hendaklah dibaca pada permulaan sebelum kita nak buat sesuatu. Ya. Sebelum nak buat sesuatu, start dengan apa? Start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin, katanya Nabi, ataupun kullu amrin la yabda bil basmalah, ataupun la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua benda, semua urusan, semua pekerjaan yang tidak dimulakan dengan baca bismillah, fahuwa abtar, akan rusak, akan penuh, tak ada berkat, putus rahmat, putus rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu nak buat sesuatu mesti seboleh-bolehnya baca bismillah dulu. Malah ada ketikanya membaca bismillah itu
hukumnya wajib. Kalau tak baca, tak sah. Contohnya apa? Siapa boleh bawa contoh? Tak baca bismillah, tak jadi, tak sah. Seperti kita nak sembelih lembu. Ya, nak sembelih lembu, tak baca bismillah, sah ke tak makan lembu tu? Putus dah, mati dah. Tapi tidak membaca ketika sembelih dia dengan bismillah. Lembu tu besar mana pun tak boleh dimakan. Dia menjadi apa sekarang? Menjadi bangkai sekarang. Ya, maka ketika itu wajib membaca bismillah. Ketika sembelih tu jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tu sifat apa? Sifat kesian belah, sifat kasih sayang. Nak sembelih lembu tu ada tak sifat kasih sayang ketika tu? Putus dah tekak. Maka kerana itu sebut saja nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada sepotong ayat Allah pesan kepada kita, bila nak baca Quran, beristi'adzah dulu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Ya. Apabila kamu nak baca Quran, mintalah perlindungan Allah. Daripada siapa? Daripada syaitan. Berapa nak baca Quran, beristi'adzah dulu. Ya, apatah lagi kalau kita baca di tengah ayat. Kita pilih mana-mana ayat, maka kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab apa kena beristi'adzah dulu? Hak lain kita makan baca bismillah. Kita nak mulakan pekerjaan kita baca bismillah. Tapi ketika nak baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Tu ada tu minasyaitonir rajim. Kita nak makan pada dengan baca bismillah. Syaitan ni ya, dia tak nak ganggu sangat bab makan. Ya. Dia ganggu tapi tak ganggu sangat. Tapi bila kita nak baca Quran, dia ganggu selalu. Rasa tak? Dia ganggu selalu. Orang baca Facebook ada mengantuk ke tak? Baca WhatsApp ada mengantuk ke tak? 2 jam tak apa lagi. Tapi bila start baca Quran, dah menguak dah. Menguak dah. Dah mula mengantuk. Nampak tak? Menunjukkan apa? Syaitan ni tuan-tuan sekalian, dia tak suka kita baca Quran. Dia akan buat juga setakat-setakat dia boleh buat supaya kita tak baca Quran. Nama orang Islam tapi tak boleh baca Quran. Ramalkan sikit. Ramalkan sikit. Orang Islam tak boleh baca Quran. Ni syaitan ni. Dia main peranan begitu. Orang boleh baca pun dia ganggu juga. Sebab itu Allah pesan, kalau kamu nak baca Quran, maka kamu kena minta perlindungan Allah dulu. Ya, supaya Allah lindungi kita daripada syaitan. Nah, itu sebagai mukaddimah. Pada minggu yang lepas kita telah sebut dalam Al-Quran ada 5 surah yang Allah memulakannya dengan Alhamdulillah. Surah apa? Pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Tak bunyi, senyap belakang. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang Rabbil Alamin. Rabb. Dari bahasa Melayu kita panggil Tuhan. Tak gitu kan? Tuan-tuan, namanya Rabb mesti ada 3 ciri. Tak ada 3 ciri ini, dia bukan Rabb, dia bukan Tuhan. Pertama, Khaliq. Khaliq. Apa makna Khaliq? Mencipta. Ya, yang kedua, Malik. Apa makna Malik? Menguasai. Yang ketiga apa? Mudabbir, yang mengurus. Siapa yang kita tahu pernah mengaku sebagai Tuhan?
Firaun. Dia mencipta ke tak? Dia sendiri dicipta. Dia menguasai ke tak? Zahirnya nampak macam dia menguasai, tapi ketika Allah tarik nyawa dia, dia boleh halang ke tak? Kalau dia boleh menguasai, dia pertahankan. Maknanya mencipta pun tak, menguasai pun tak. Mudabbir. Apa makna mudabbir tadi? Mengurus dan mentadbir. Kita boleh mengurus, boleh mentadbir, tapi sempurna ke tak? Sempurna ke tak sempurna? Buat rasa sempurna dah, ada lagi orang komplain. Oh tak betul buat lagu tu. Orang ni kata elok dah. Sentiasa ada. Maknanya tak sempurna. Tapi Allah Khaliq, pencipta. Seluruh makhluk Allah cipta. Ya. Begitu juga makna Fatir. Allah cipta sesuatu yang tidak ada apa tadi? Tidak ada contoh. Pertama, Khaliq atau Fatir. Yang kedua, Malik. Allah menguasai segala-galanya. Ya, dan Allah mudabbir, Allah yang menguruskan segala-galanya. Ya. Termasuk diri kita sendiri. Allah mengurus. Andai kata Allah suruh kita uruskan pengaliran darah dari tubuh kita, boleh urus ke tidak kita? Boleh ke tak boleh? Kata mu urus dirilah. Dok tunjuk hebat sangat, urus sendiri pergerakan darah kamu, aliran darah di tubuh kamu, urus sendiri. Misalnya, boleh urus ke tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sah kena urus pengaliran darah, ni kelipan mata kita, ni kelipan mata kita, boleh urus ke tak? Tak boleh nak buat apa. Ya, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita sebut dalam surah 114 surah, ada 5 surah tu Allah mula dengan Alhamdulillah. Pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-An'am, yang ketiga surah Saba, yang keempat surah Fatir. 4 surah. Lepas Alhamdulillah Allah sebut tentang alam ini. Tentang apa? Alam ini. Ya. Dan surah yang kelima surah Al-Kahfi, Allah sebut apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi Allah start dengan Alhamdulillah. Allah sebut Allah lah yang menurunkan apa? Al-Kitab. Memberi isyarat kepada kita, tuan-tuan sekalian, alam ini Allah cipta kita manusia sebagai khalifah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah bagi kitab panduan untuk kita mengurus alam ini dengan berpandukan kitab apa? Kitab Al-Quran. Nampak? Nah, semuanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, malah termasuk bab dosa pahala. Ya, dalam kitab lain dia sebut tak bab dosa pahala? Saya teringat gemuluh Tok Guru selalu sebut benda ni. Ngajilah pah mana dia tak ajar bab dosa pahala, bab syurga neraka. Tapi Al-Quran ada sebut. Quran sebut biar kena. Hak ni dosa, hak ni pahala, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Maka begitulah dalam kita menjadi pemimpin, dalam kita menjadi khalifah, hatta untuk diri kita sendiri. Kita nak urus diri kita sendiri, kita kena berpandukan kepada apa? Al-Quran tadi. Apatah lagi nak uruskan rumah kita, anak isteri kita, negara dan sebagainya. Kalau tidak, penuh. Yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, dalam 114 surah, ada 2 surah Allah start dengan marah selalu. Tak ada. Surah-surah lain tak ada. 2 surah tu Allah start dengan marah selalu. Apa maksudnya? Contohnya kita pagi-pagi bangun, buka mata pagi-pagi, marah lalu. Tentu ada benda yang tak kena, hak kita tak suka, betul ke tak? Marah ke isteri, marah ke anak, tak ada apa, bangun, tidur, marah ke isteri, marah ke anak. Buat apa siapa begitu? Patutnya waktu pagi itu waktu yang tenang, waktu yang elok, tapi marah selalu. Dalam Quran ada 2 surah Allah marah sangat, start dengan marah selalu. Siapa ingat surah tu?
Allah kata celaka. Allah kata celaka. Pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Ni dalam bab apa? Bab orang menghina orang lain. Bab orang memfitnah. Bab orang mempelekehkan orang lain. Bab orang menjatuhkan maruah dan martabah orang lain. Allah cukup marah. Boleh faham tak? Tu Allah cukup marah. Ulama kata Allah menzahirkan kemarahannya kepada orang yang menjatuhkan martabat orang lain. Sebab itu Allah start dengan wailul likulli humazatil lumazah. Apa makna wail? Celaka. Ya, kalimah celaka kalau datang kepada orang kecil ke orang atas tu, orang kata muka budak, nakal-nakal budak. Tapi kalau datang kepada yang atas ke bawah, berat. Ni datang dari siapa? Daripada Allah. Marah benar. Pertama. Yang kedua, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Curang dalam bab jual beli. Bukan setakat timbang menimbang, ukur mengukur, apa lagi? Dia curang. Al-mutaffifin maknanya ambil hak orang itu sikit. Bukan banyak pun, sikit je. Contoh kalau orang jual beras. Kalau orang jual beras misalnya, kita cocoknya jarum, ambil 2-3 butir je. Ada tak orang cocok lagu tu? Ada ke tak ada? Cocok 2-3 butir je. Tok dalam gelas dia. Itu makna mutaffif, ambil hak orang sikit je. Bukan banyak pun, sikit je. Allah kata apa? Celaka dia. Marah benar. Celaka. Wailul lil mutaffifin. Ya, kita kena beringat. Orang jual beli misalnya, sikit pun Tuhan marah. Apatah lagi ambil banyak. Ya, ambil banyak. Tengok dua. Pertama, melibatkan maruah orang. Nampak tak? Maruah. Yang kedua, melibatkan haknya orang. Ni hak orang belakang ni. Hak ni maruah, hak ni hak orang. Cukup marah. Sebab itu dunia kita sekarang, kita kena berhati-hati. Jangan kita timbunkan dosa. Ya, sekarang dengan gun ni kita boleh buat dosa. Ni makhluk 4 segi ni. Kita tengok WhatsApp, tengok Facebook, orang hantar mari, kita baca, oh suka kita hantar balik ke orang. Benda belum pasti sahih. Ya, apatah lagi melibatkan maruah orang. Jangan. Ya. Nanti 2 surah. 5 surah Allah start dengan Alhamdulillah. 2 surah Allah start dengan apa tadi? Dengan wail. Pertama melibatkan maruah orang, yang kedua melibatkan haknya orang lain. Balik kita kepada surah Fatir. Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menjadikan, yang mencipta langit dan bumi. Alhamdulillah itu pujian hanya untuk Allah saja. Ya. Puji diri kita sendiri boleh ke tidak? Boleh ke tak boleh? Allah memuji zatnya, Allah memuji dirinya. Kita manusia biasa ni boleh ke tidak kita puji diri kita sendiri? Orang Kelantan panggil apa? Akak ke apa? Akak ekor. Boleh ke tak? Aku ni begini kita akak diri kita sendiri. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Kalau orang lain puji kita, boleh kira tak apalah. Kita nak akak diri kita sendiri. Jawabnya tak boleh. Sebab kita banyak lagi kelemahan. Ya, banyak kelemahan. Mungkin kita ni pandai dalam bidang ni, tapi kurang banyak lagi perkara. Ya. Allah Alhamdulillah mengajar kita memujinya. Ya, ayat ini Allah sebut dialah yang mencipta langit dan bumi. 2 makhluk yang paling besar yang boleh kita tengok dengan mata kita. Ni langit dan bumi. Besar ke kecil? Di sana ada lagi makhluk yang lebih besar
Ada lagi, cuma hak kita nampak tengok tu. Sebab itu Allah selalu sebut langit, bumi. Langit, bumi. Sebab kita duk tengok hari-hari. Jadi Allah mengajar kita memuji zatnya. Tuan-tuan sekalian, bila kita perlu memujinya Allah? Bila? Bila kita perlu memujinya Allah? Ramai orang jawab ketika kita diberi nikmat. Tak, betul ke tak? Dia dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila boleh sakit, ada sebut tak alhamdulillah? Sakit ni, alhamdulillah. Ada sebut gitu. Memujinya Allah ni pada setiap masa. Ketika kita senang dan ketika kita susah. Senang datang dari siapa? Allah. Susah datang juga daripada Allah. Hari ini Allah bagi nikmat kat kita, alhamdulillah. Esok ke Allah tarik balik. Tentu ada sebab. Ya, tentu ada sebab. Ada kemungkinan Allah tarik hari ini, Allah nak ganti balik dengan yang terlebih baik. Ada berlaku ke tidak macam tu? Allah ambil sikit. Allah, nega ni rugi ya Allah, rugi. Dah. Allah tarik kita. Tarik sikit nikmat yang Allah bagi tu, Allah nak test kita. Allah nak test kita. Oh, kita ni masih bersyukur. Kita masih ingat kepada Allah. Allah akan bui balik yang lebih baik. Sebab itu kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah ni ketika senang dan juga ketika susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah raya beritahu Nabi ini setiap kali Nabi melihat sesuatu yang menggembirakan hati. Yang buat hati kita suka, tengok ke, dengar ke, dapat sesuatu yang menggembirakan hati ini, Nabi ucapkan apa? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan Nabi. Boleh ingat ke tak tu? Kalau malam ni boleh buat balik tu. Kita hafal tu boleh ke tak? Kita amal tu. Dia dapat pahala lebih lagi. Sekala kita sebut alhamdulillah, hari ni kita tambah lagi. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Boleh sebut ke tak tu? Cuba kita sebut ramai-ramai. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi sekali, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Cuba sebut lagi sekali ramai-ramai biar kuat sikit. Tak bunyi dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Itu makna dia lebih kurang. Lepas ni cuba dapatkan, dia pakat hafal. Ini hadis sahih yang disebut oleh Aisyah. Nabi itu selalu sebut alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila Nabi tengok, Nabi dengar, Nabi dapati sesuatu yang menyedihkan, tadi hak mengembirakan, hak ni sedih. Ada berlaku tak kat kita? Dalam hidup kita dua perkara tu, kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang Allah uji dengan kesedihan. Apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh ingat ke tak? Hak ni mudah sikit tak? Pendek sikit. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuba sebut. Lagi sekali. Lagi sekali. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas
segala keadaan. Tengok, Allah menguasai segala keadaan. Baik ketika senang, baik ketika susah. Semuanya dikuasai oleh Allah. Maka kita ni kena puji Allah ketika mana? Ketika senang dan ketika susah. Ini pengajaran daripada ayat Alhamdulillah. Fatiris samawati wal ard. Ya, kita tak perlu hurah tentang langit dan bumi. Kita tahu belaka dah. Ya. Langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Yang menjadikan malaikat utusan rusula. Utusan siapa? Utusan Allah. Nah, malaikat ni, Allah buat malaikat ni sebagai rusula. Rasul orang Arab panggil mufrad, satu rasul seorang. Kalau rusul ni bagi depan belakang rusul maknanya rasul-rasul. Kita panggil ke plural ke apa panggil? Ya. Rasul, ramai rusul. Di malaikat ni jumlahnya wallahu alam. Allah saja yang tahu banyak mana para malaikat. Tengok ulama kata nak tahu banyak mana para malaikat, pergi ke pantai ambil pasir. Boleh bila tak segenggam tu boleh bila ke tak? Banyak lagi pasir, banyak lagi malaikat pada bilangannya biji-biji pasir. Ya. Cuma Allah sebut dalam ayat ini ringkas, ja'ilul malaikati rusula. Allah jadikan para malaikat itu sebagai rasul. Malaikat ni laki ke perempuan? Kalau kita manusia ada lelaki, ada perempuan. Malaikat tidak perempuan, tidak lelaki. Boleh faham tak makna? Rusula sebagai rasul. Malaikat ni tidak lelaki, tidak perempuan. Boleh faham makna lelaki perempuan? Hakikatnya tahu ke tak? Tak boleh nak raya. Kita faham dari sudut makna. Ya. Kita mengerti dari sudut makna. Tapi kita tak boleh nak raya hakikatnya. Banyak benda hak kita boleh faham sudut makna, hakikatnya kita tak tahu. Termasuklah malaikat. Rusulah. Rasul sebagai rasul. Rasul antara Allah hantarnya malaikat antara Allah dengan siapa? Dengan para rasul dari kalangan manusia. Ada berapa orang rasul daripada kalangan manusia ni? Nabi ada riwayat menyebut 124,000. Rasul 313. Rasul terakhir namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar. Turun wahyu. Jibril bawa wahyu mari. Itu antara Allah, daripada Allah kepada Rasul. Ada ke tidak tuan-tuan sekalian, para malaikat ini diutuskan kepada manusia biasa? Ada berlaku ke tidak? Ada ke tak ada? Hak Nabi itu kita faham dah. Kepada manusia ada ke tak? Malaikat itu diutuskan kepada manusia biasa ada tak? Jawabnya ada. Contohnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam Nabi ke tidak? Bukan Nabi. Nabi tidak dilantik daripada kalangan orang perempuan kata ulama. Sebab malaikat mari kepada Maria. Siapa lagi? Mak Nabi Musa. Nawara. Kepada orang biasa macam kita ni, ada ke tidak utusan Allah daripada kepada malaikat ni mari jumpa dengan kita? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ramai dah hak dia mari ambil nyawa dia. Ramai ke tak? Hak duk kubur tu. Siapa dia? Malikil Maut nama dia. Ya, Malikil Maut diutuskan Allah mari cabut nyawa orang tu orang ni. Suatu masa kita pula insya-Allah. Itu nak rakyat nah. Rasul ni, malaikat ni. Tapi tidak semua para malaikat itu sebagai rasul. Boleh faham tak? Tidak semua para malaikat itu sebagai rasul.
Sebagaimana kita manusia, ada dari kalangan manusia itu dilantik menjadi nabi dan rasul, dan tidak semua manusia ini dilantik menjadi rasul dan nabi. Begitulah juga para malaikat. Itu secara ringkas rasul atau rusul. Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Ia yang menjadikan malaikat utusan yang bersayap. Ada sayap. Masna 2, wasulas 3, waruba 4. Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kita ingat tak masna wasulas waruba ni? Selalu orang ingat nak bab bin ni tak? Tak. Jadi gitu kan, start dengan 2, bukan start dengan sa. Tapi kita ni bin ni start dengan sa. Allah sebut 2 dulu, masna wa thulatha wa ruba. Lepas tu Allah sebut, lepas bila kamu berasa tak berlaku adil, sa pada dah. Kita ambil orang mana? Ambil orang sa. Itu selingan. Tentang malaikat, boleh faham makna sayap? Faham tak sayap? Faham dari sudut makna. Hakikatnya boleh royak ke tak? Hakikat sayapnya malaikat boleh royak ke tak? Burung ada sayap. Kita pernah tengok sayapnya lagu tu. Kapal terbang ada sayap. Sayap tu lagu tu. Apakah sayapnya malaikat serupa? La. Tak boleh nak royak. Apatah lagi malaikat dicipta daripada apa? Bercahaya. Nampak tak? Kesimpulannya, banyak kita faham tentang makna. Tapi kita tak faham, tak boleh nak bagi tahu hakikatnya yang sebenar. Contoh lain. Azab kubur, nikmat kubur. Faham mana nikmat? Faham? Azab? Faham? Lagu mana berlaku dalam kubur? Boleh royak ke tak? Gali kubur tengok, tak jumpa apa sekarang. Nampak tak? Maka kerana itu, kita orang beriman diwajibkan beriman kepada yang ghaib. Ya, akal kita tak boleh sapa. Begitulah juga Allah sebut tentang padang mahsyar. Bayangkan ni pada mahsyar itu, semuanya selanjai belakang. Ya, berdiri depan Tuhan. Tak duduk, kena berdiri. Sebab tu dipanggil yaumul qiyamah, hari berdiri. Al-qiyamah tu makna berdiri. Berdiri pun bukan setahun 2. Paling-paling 50,000 tahun. Berdiri kat sana. Ya, berdiri. Ada hak berdiri dengan kepala dia, kaki dok di atas. Hakikatnya lagu mana? Tak ada nak rayak. Allah rayak pula bak syurga, bak neraka. Bidadari syurga, kita setakat tahu comel. Faham mana comel? Faham mana cantik? Hakikat comelnya lagu mana? Baunya wangi. Faham makna bau? Wangi? Faham. Kalau sore bidadari mai ke dunia ni, mai ke sini, mai ke kubah kiai ni kita ni, bau habis seluruh dunia ni. Bagaimana hakikat kita tak nak rayak? Ya, boleh faham tak? Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya nak tekankan di sini, kita orang yang beriman, al-imanu bil ghaib. Kena beriman kepada yang gaib. Ya, tak boleh kita bersoal sebab pemikiran kita, akal kita, otak kita tak sapa. Tak sapa. Ya. Jadi begitulah juga dengan sayap malaikat tadi. Ada hak 2, ada hak 3, ada hak 4. Lagi Allah sebut yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa makna yazid? Yazid Allah tambah lagi. Ya, kalau bak sayap tadi,
Ada hak malaikat Allah tambah lebih daripada 4. Contoh Jibril alaihissalam, berapa sayap dia? Berapa sayap? 600 sayap. Tengok macam mana. Hak ni 2 je, hak ni 3, hak ni 4. Malaikat Jibril 600 sayap. Nabi pernah tengok Jibril datang dalam rupanya yang asli. Nabi tengok ada 600 sayap. Satu sayap, antara satu sayap dengan satu sayap, tuan-tuan tahu jaraknya timur dan barat. Bayangkan, timur dan barat. Menunjukkan bahawa Jibril alaihissalam amat laju. Oh, kalau dia buka habis ayat dia, syuk selalu. Sebab itu tak pelik. Malaikat ni boleh gini, bahkan langit mana. Boleh gini, dengan sekelip mata boleh sapa. Balik pun dengan sekelip mata boleh sapa. Ingat tak cerita Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman tanya, siapa di kalangan kamu boleh bawa singgah sana Raja Balqis kemari? Siapa sambut? Jin Afrit, kata saya. Sebelum kamu berdiri. Maknanya ulama kata sebelum berdiri, sebelum, maknanya lepas habis tugas hari ini, kita pun bangun. Nampak tak? Kita masuk kerja pukul berapa? Pukul 8, duduk atas khisi buat kerja. Habis tamat kerja pukul berapa? Pukul 5 kita katakan sehari tu. Itu kemampuannya Jin Afrit di ketika itu. Nabi Sulaiman kata, ada lagi ke tidak yang boleh bawa lebih cepat daripada itu? Nampak tak? Maka seorang yang soleh menggunakan Al-Ismul Azam. Setengah ulama kata Al-Ismul Azam itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Selalu kita sebut kan? Ya Zal Jalali Wal Ikram. Jangan baca ayat ni ataupun zikir ni tujuan nak akad rumah orang, jangan. Baca untuk beribadat. Kerana itu Allah perintahkan malaikat. Dia ambil syup tapas selalu. Nampak tak? Pergi daripada mana? Palestin ke Yaman, ke Sabak. Berapa jauh tu? Berapa ribu kilometer tu? Pergi syup, klik semula, bawa selalu. Itu barangkali malaikat biasa. Kalau Jibril lagi laju. Kerana mempunyai berapa sayap tadi? 600 sayap. Allah tambah lagi. Begitulah juga dengan nikmat-nikmat lain, benda-benda lain, suara misalnya. Malaikat ada suara. Ya, yang tertentu, ada hak sedap, ada hak suara boleh menakutkan. Kaum Ad, kaum Thamud, ingat cerita. Ya, kaum Namrud, kaum Nabi Lut, ya, kaum-kaum sebelum ini ada hak malaikat jerkah ya. Jerkah tu senegeri mati belaka. Nampak tak? Begitulah juga di sudut kecantikan dan juga benda-benda lain Allah boleh tambah mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita manusia, ada hidung, ada mata, ada mulut, tapi muka kita tak serupa. Orang ni comel lagu tu, orang ni comel lagu ni. Allah bagi pula benda-benda yang lain. Dia boleh perkecek bahasa Arab, dia boleh perkecek bahasa Inggeris. Hak ni tak boleh perkecek bahasa Inggeris, dia boleh perkecek bahasa Cina. Nampak tak? Semuanya Allah boleh tambah pada bila masa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menguasai segala-gala, atas segala sesuatu. Begitulah tuan-tuan sekalian, kerana masa tak mengizinkan. Kita berhentilah situ dulu. Lambat nak boleh berhabis surah Fatir tak? Baru satu ayat. Kita tak solat, kita belajar, kita baca biar sampai boleh faham betul-betul. Tak? Lambat tak apa, biar boleh faham betul-betul lagu ni. Ya? Itulah tuan-tuan, nanti kita bertemu lagi. Saya difahamkan kita boleh berjumpa 2 kali je sebulan. Ya? Minggu genap. Selasa, Malam, Rabu macam ni, minggu genap. Minggu kedua dan minggu keempat. Ya, cuma saya masih mengharapkan kalau boleh dapat tiap-tiap minggu macam dulu.
Ya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.